Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah, selamat beribadah di bulan yang penuh dengan barakah, Ramadan al-Mubarak. Okey, saya tampilkan diri saya untuk berkongsi dengan my dear brothers and sisters mengenai solat tarawih. Ya. Saya tulis dulu. Solat tarawih. Ya, boleh baca ya. Tulisan ruminya solat tarawih. Okey, hukumnya sunnah. Okey, dia bukan wajib. Bila kita buat solat tarawih ni, macam saudara dan saudari sedia maklumlah, lepas solat isyak, selesai solat isyak, maka kita pun boleh melakukan solat tarawih ni. Okey, dan jumlah rakaat solat tarawih ni, sebagaimana kita sedia maklum, 8 rakaat. Okey, tulislah ya. Saya tuliskan 8 rakaat. Okey, bagaimana kita menghitung 8 rakaat itu? Iaitu dengan kita melakukan 2 rakaat 2 plus 2 plus 2 plus 2 sampailah sempurna 8 rakaat. Jadi setiap kali kita takbiratul ihram, maka kita dirikan 2 rakaat. Okey. Baik. Bagaimana dengan niat? Perlu ke kita nak sebut lafaz niat yang khusus dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Melayu or in English? Jawapannya Nabi SAW dah sebut innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Dan maksud Nabi di sini, niat itu, intention tu di hati. An-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Jadi apa yang kita inginkan, sama juga macam kita dirikan solat yang fardu. Tadi baru sebentar kita mendirikan solat maghrib. Maka bila kita menghadap ke arah kiblat, kita pun menyatakan dalam hati kita, aku hendak mendirikan solat maghrib kerana Allah. Jadi begitulah solat tarawih. Aku hendak melaksanakan solat tarawih kerana Allah, dan kita pun angkat takbiratul ihram, mulakan Allahu Akbar. Okey, dan bacaannya sama juga macam solat fardu, iaitu selesai kita takbiratul ihram, kita pun membaca al-Fatihah. Selesai membaca al-Fatihah, pilihlah surah-surah yang mudah yang sudah pun kita hafaz. Baik, apa kata kita teringinlah nak membaca surah yang agak panjang, contohlah surah Al-Baqarah, tetapi kita belum menghafaznya. Macam mana pula tu? Ambil smartphone ke, buka tak kena gaya pula kan? Jadi kita boleh gunakan rehal besar. Kita gunakan rehal besar, kita letak di hadapan kita. Kalau kita mampu untuk membacanya, maka macam contoh kita ada Al-Quranul Karim, tak perlulah kita pegang sambil kita solat tu kita pegang kan. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Letakkan di hadapan kita, gunakan rehal yang tinggi begitu yang kita boleh nampak, dan bacalah. Itu sekiranya saudara dan saudari berkeinginan untuk membaca surah yang agak panjang. Tapi sekiranya saudara dan saudari
rasakan memadailah dengan surah-surah yang sudah pun dihafaz. Maka bacalah pada setiap rakaat itu surah-surah yang sudah pun dihafaz, baca dan kemudian rukuk, i'tidal, sujud, seperti solat yang biasa. Selesai 2 rakaat, maka salam, lakukan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana pula dengan tu? Ada biasanya kita ke surau, ke masjid, ada bacaan-bacaan yang khusus. Jawapannya tidak perlulah kita membebankan diri kita. Jangan jadikan sebab kita tak tahu bacaan itu jadi terhalang pula. Sebab solat tarawih itu pada solatnya, bukan pada bacaan selepas selesai salam ataupun sebelum memulakan, sebelum menyambung solat tarawih itu. Jadi sama-samalah kita ingat solat tarawih iaitu pada mendirikan solatnya, bukan pada bacaan sebelum dan selepas selesai salam itu. Dan ulangilah tadi kaifiat tadi, selesai 2 rakaat, sambung rakaat yang seterusnya, 2 rakaat lagi, sambung lagi 2 rakaat. Apabila selesai, sudah selesai 8 rakaat, maka selesailah solat tarawih itu tadi. Baik, mungkin ada timbul persoalan. Saya agak aja ni, tapi saya yakin saudara-saudari sudah sedia maklum. Kenapa nama ni solat tarawih? Tarawih. Adakah Rasulullah yang letak nama itu? Adakah Nabi Muhammad yang meletakkannya? Jawapannya tidak. Bahkan para ulama menamakannya tarawih disebabkan kita berhenti. Berhenti setiap 2 rakaat, kita berhenti sebentar. No rushing lah. Kita boleh rehat sebentar sambil kita kita selang-selikan dengan zikir, dengan tahmid, dengan istighfar. Kemudian kita sambung semula. Tak perlu kita terkejar-kejar, tergesa-gesa. Kerana itu waktunya pun selepas selesai solat Isya. Waktu yang panjang. Jadi kita boleh lakukannya dalam keadaan tenang. Itu maksud daripada perkataan tarawih tadi. Dah jelas ya? 8 rakaat. Okey. Dan selesai dari solat tarawih itu biasanya kita iringi dengan solat witir. Solat witir. Okey, saya tuliskan dalam bahasa Arabnya, Salatul witri. Solat witir. Witir maksudnya apa? Ganjil. Bila kita sebut odd number tu, itu ganjil tu, dalam bahasa Arab disebut witir. Okey, witir ni berapa jumlahnya? Dia boleh jadi 1, dia boleh jadi 3, dia boleh jadi 5, dia boleh jadi 7, dan seterusnya lah nombor-nombor ganjil. Tapi kiranya kita nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh lakukan 3 rakaat. Okey. 3 rakaat tu macam mana? 3 rakaat kita laksanakan sekaligus. Tak perlu kita berhenti setelah selesai 2 rakaat. Kenapa? Kerana namanya pun witir kan, ganjil. Jadi terus 3 rakaat. Kita niat, ya Allah, aku nak mendirikan solat witir, dan kita pun takbirlah, Allahu Akbar. Teruskan macam biasa kaifiatnya, baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah, bolehlah
Kalau kita sudah menghafaz surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, okey, bacalah surah Al-A'la. Kalau belum menghafaznya, bacalah mana-mana surah yang sudah kita hafaz dengan baik. Kemudian rakaat kedua boleh kita selesai baca Al-Fatihah, kita boleh teruskan dengan membaca suratul Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ataupun surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun dah hafaz kan? Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Dan pada rakaat terakhir bolehlah kita baca Qul huwallahu ahad. Jadi untuk ingatannya, solat witir maksudnya ganjil, jadi teruskan saja, tidak perlu kita duduk mengucapkan salam pada selesai pada rakaat yang kedua. Teruskan jadi 3 rakaat. Macam ganjil je, memang sebab namanya pun witir, dengan bilangan yang ganjil. Dia boleh kita buat 1 rakaat, but it is preferable, dia lebih digalakkan untuk kita ikut Rasulullah, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita iringi solat tarawih 8 rakaat, kita iringi dengan solat witir 3 rakaat. Maka mudah-mudahan itu dapat memberikan satu info yang satu perkongsian lah, satu perkongsian untuk kita sama-sama meraihkan kehadiran tetamu agung yang Allah datangkan untuk kita, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Okey, jadi saya berhenti di sini. Kalau ada apa-apa soalan, PM tepi lah, PM tepi. Okey, jumpa lagi. Selamat mendirikan solat tarawih. Kenang daku dalam doa kalian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.